Baik, Auda, kita akan mengikuti segmen Museumku Warisanku di mana kita akan berbicara mengenai dengan perusahaan getah di Brunei, kajian di tapak industri getah Labu Estate, dan nanti akan kita bersama dengan seorang tetamu undangan kita iaitu penolong penyelidik iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Azlan bin Awang Haji Ladi ya. Nanti kita akan tanyakan dengan lebih lanjut lagi. Jadi bagaimana kalau kita sapa beliau menerusi aplikasi Zoom? Ya, bersama kita di talian sekarang ini telah pun bersama dengan tetamu kita secara talian iaitu Awang Muhammad Nur Azlan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Muhammad Azlan? Nur Azlan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat walafiat. Ya, kita memperkatakan ya perusahaan getah di Brunei ya ingin kita ketahui iaitu kajian di tapak industri getah Labu Estate. Mungkin sebagai mukadimahnya dapat dijelaskan oleh Nur Azlan sendiri. Jadi kita dapat kongsikan bersama dengan penonton kita di pagi ini, silakan. Okey, perusahaan Labu Estate tadi sebenarnya ialah perusahaan pertama getah di Brunei. Ianya jual salah satu ladang komersial yang terbesar di Brunei sebelum adanya minyak. Itulah sebenarnya. Dan mungkin boleh dikongsikan bersama ni tuannya bagaimana berkembangnya industri getah di Brunei dan juga apakah sejarah bagi tapak tersebut. Silakan. Okey, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Okey, bermulanya berkembangnya industri getah di Brunei ini sebenarnya ianya bermula daripada Melayu ya sebenarnya. Jadi di waktu itu Melayu industri getah sudah berkembang. Jadi banyak syarikat-syarikat di Eropah cuba mencari tempat yang berpotensi ataupun yang baru. Jadi orang cuba datang ke Brunei dan waktu itu pada tahun 1907 kebetulan sistem residen lah. Jadi orang berunding semua residen British ni dan beberapa buah syarikat telah cuba untuk orang meminta kebenaran untuk membuat perusahaan ini. Dan pada tahun 1907 satu kebenaran saja diberikan kepada sebuah syarikat iaitu Brunei Estate Limited dan ianya hanya untuk diusahakan di kampung Kampung Labu. Dan sejak itu juga Kampung Labu itu selepas dia diusahakan menjadi perusahaan getah, nama Kampung Labu itu diubah menjadi Kampung Labu Estate. Jadi selepas itu Kampung Labu Estate ini ladang ini dijalankan oleh sebuah syarikat lagi iaitu Brunei Borneo Rubber and Land Company Limited di bawah pengurusan Mr. Johnston. Dan setahun depannya pada tahun 1908 mulalah proses penanaman pokok getah. Jadi sana ia mula proses tahun sebelumnya ia cuba meratai tanah itu. Lepas itu baru orang start menanam pokok. Dan ianya dimulai oleh Mr. Abrahamson dan benih biji getah ini telah dibekalkan oleh Tuan Muhammad Daud bin Awang Muhammad Saleh. Jadi yang membawa biji getah ini daripada Melayu ada bawa yang Paris. Dan selepas itu bukan setakat di Labu Estate saja, dari tahun ke tahun daripada 1909 10 tempat-tempat lain juga dimajukan seperti di Berkas Estate dan juga di Gadong Estate juga telah berkembang perusahaan getah ini. Jadi up until 1914 sampai 1914 apabila pokok getah sudah matang, jadi penurunan getah pun sudah kira bermula. Tapi ada masalah tuat tahun 1914 itu iaitu kekurangan pekerja. Jadi banyak pekerja terpaksa dibawa masuk oleh syarikat Ania iaitu daripada Hong Kong, daripada India dan daripada Jawa. Jadi lepas itu sebanyak 5,864 paun getah telah berjaya dihasilkan untuk ketika itu. Jadi selepas itu dari tahun ke tahun perusahaan getah ini makin meningkat dan sehinggalah sampai 1930 sebanyak 3,000 ekar tanah sudah digunakan.
bermasalah. Dan dengan peningkatan ini juga di Kampung Lebu Estate 95% daripada penduduk di Kampung Lebu Estate ini semuanya bekerja di perusahaan ladang getah ini. Dan waktu itu penduduk yang ada di Kampung Lebu Estate mencecah ke sampai 1,000 orang. Jadi ramai bukan saja orang Melayu, tapi orang putih pun, orang Inggeris pun ada di sana, dan orang India dan orang Cina pun ada di sana. Itulah sebenarnya daripada orang sebuah kampung dan berkembangnya menjadi sebuah jadi sebuah tempat yang ladang komersial, yang pasaran. Itu sebenarnya. Baik, Tuan. Setelah penemuan minyak dalam tahun 1929 ya, Tuan, ya, adakah perusahaan getah ini masih lagi bertahan? Macam mana tu? Sebenarnya perusahaan getah ini masih dapat bertahan, tapi dah lama lah. Sebab tahun 1929 minyak dijumpai, tapi orang masih baru jumpa getah pun orang kira tema tu booming lah, orang perusahaan ini. Tapi waktu itu ada sekitar 2,500 ton setahun perusahaan getah ni di Brunei. Jadi itu tetap jadi dijalankan sampai tahun 1942, di mana perusahaan ini pasal dihentikan kerana perang dunia daripada 1942 ke 1945 perusahaan ini masa ditutup. Jadi selepas itu selepas perang dunia kedua, tahun 1950 harga minyak makin menurun. Orang makin turun. Itu antara sebablah kenapa juga perusahaan ini tidak dapat bertahan lagi. Sebab daripada mulanya sekitar tahun 1930, harga getah ini dia sekati dalam RM2.75 sekati. Tapi dalam tahun 50-an harga getah sudah menurun ke 50 sen sekati. Jadi hasilnya itu tidak berapa. Itu sebab antaranya kenapa perusahaan ini tidak dapat bertahan. Dan satu lagi faktor lain yang menyebabkan dia dapat bertahan ialah sebab pokok getah yang sudah makin tua. Jadi outputnya tidak berapa banyak, dan yang paling menyebabkan perusahaan ini dapat lagi teruskan adalah faktor pekerja. Karena pekerja yang orang lokal, orang Brunei waktu ketika itu tahun 1959 ketika Brunei menandatangani perlembagaan, jadi habis satu kerajaan banyak menyediakan pekerja-pekerja kosong. Jadi kebanyakan pekerja-pekerja yang ada di Temburong di perusahaan itu banyak yang tidak orang berpindah untuk mencari peluang yang lebih baik. Karena satu juga orang kerja dengan kerajaan, orang gaji tinggi sedikit lah, satu maksudnya itu. Jadi itulah, jadi ramai pekerja keluar daripada perusahaan itu. Jadi itulah 3 faktor yang menyebabkan kenapa syarikat perusahaan getah ini dapat diteruskan. Itulah. Ya, baik Tuan, ya. Dan seterusnya seperti yang telah pun dimaklumkan, tapak tersebut memiliki sejarah yang penting ya bagi Brunei yang menjadikannya salah satu khazanah di bawah jagaan Jabatan Muzium-Muzium. Jadi bolehkah Tuan huraikan lebih lanjut mengenai dengan proses perwataan dan bila tapak tersebut diwartakan? Silakan Tuan. Okey. Jadi tadi ada saya cerita sedikit tadi tentang orang bila sudah dapat bertahan. Jadi tahun 1968 perusahaan ini paksa dijual balik ke Jabatan Kerajaan. Jadi selepas itu Jabatan Kerajaan perusahaan itu di bawah pertanian. Jadi tempat itu yang sayangnya terbiar. Jadi bila tempat ini diwartakan sebenarnya di tahun 2006. Jadi selepas itu bangunan tempat ini dapat dipelihara lah, sebab daripada tahun 1968 banyak bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan, dan ada juga barang-barang yang orang semakin mengalami kerusakan lah juga. Jadi selepas tahun 2006 sebanyak 6 hektar tanah di bawah jagaan Jabatan Muzium-Muzium, dan
ni tempat ini dijaga di bawah Akta Barang-barang Purbakala dan Harta Terpendam 1967. Jadi proses perwatanan ini sebenarnya banyak. Jadi monumen atau tempat persejarahan ini dia ada kriteria yang penting. Satu daripadanya macam bangunan itu ataupun tempat itu mestilah lebih daripada 50 tahun dan ia mesti juga penting daripada segi sejarah seperti apa yang tadi lihat daripada perusahaan getah ni. Seni bina yang unik, yang ketiga mampu menjana pendapatan dan nilai budaya dan pendidikan. Itu sebenarnya salah satu proses lah untuk supaya tempat itu boleh diwatakan. Baik Tuan. Jadi kita ingin mengetahui apakah antara peninggalan yang terdapat di tapak Labu Estate itu mungkin dapat dikongsikan bersama ya? Sebenarnya di tempat itu ada beberapa buah bangunan yang masih ada lagi sampai masa ini, tapi ada juga bangunan ini sudah tidak lagi ada, macam banyak yang dah selamat untuk digunakan. Macam contoh bangunan pejabat estate, ianya digunakan untuk urusan pentadbiran. Tu masa dulu tu gudang kering di sini ia menempatkan untuk menyuci getah dan juga tempat masa ini untuk menyimpan segala peralatan-peralatan. Gudang basah tempat ini untuk digunakan untuk proses pembuatan getah. Dan masa ini ia digunakan untuk mesin-mesin macam generator dan rumah asap. Rumah asap ini sebenarnya ia digunakan semasa dulu kerajaan memperkenalkan teknik pengurahan asap, getah asap. Jadi getah asap ini ia mempunyai nilai yang tinggi dan daripada getah basah. Jadi waktu itu sebenarnya tahun 1937 bangunan ini ada dalam 18 buah. Jadi sampai hujung tahun 1937 ada 212 buah. Cuma masa ini dia tinggal satu saja yang ada. Jadi itu sajalah yang ada 5 buah lah sebenarnya bangunan yang ada 5 buah bangunan yang ada di sana. Satu daripadanya rumah generator. Iya, baik Tuan ya. Dan akhirnya apakah seranan kepada orang ramai khususnya kepada para pengunjung yang datang atau yang bercadang untuk datang mengunjungi tempat berkenaan? Seranan Tuan. Okey. Saranan saya lah, sebab tempat ni sebenarnya ia boleh dilawat oleh orang ramai, open air museum. Maksudnya boleh dilawat. Tadi bukan masa ni belum dapat data, tapi di hari-hari yang biasa, ia boleh dilawat. Tapi kalau kan mau proper, orang proper ada orang juru pandunya, bagus menghubungi teruslah ke Jabatan Museum melalui email ke info@museum.gov.bn. Jadi itulah saranan saya pun sebenarnya kalau bagi pelawat-pelawat yang melawat di sana untuk orang sama-sama menjaga kesejahteraan tempat tersebutlah dan supaya jangan merosakkan barang dan itu hanya hasanah saya yang ada dan itu sajalah yang orang living proof tempat yang untuk akan dilihat di masa akan datang. Iya, jadi sama-sama menghargai lah tu Tuan. Ya, baik. Terima kasih Tuan di atas nyorang perkongsian dan sedikit ristaan sejarah yang dapat tadi nyorang menambahkan lagi pengetahuan kita khususnya dalam industri getah yang terdapat di Labu Estate ini ya. Baik, kami ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Awang Muhammad Nur Azlan bin Awang Haji Ladi merupakan penolong penyelidik. Jumpa lagi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.